warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton Naswan Channel. Untuk perkongsian hari ini, saya akan membawa anda ke wilayah lain di Turki, iaitu ke Kapadosia. Kapadosia ni dia sebenarnya dalam bahasa Turki mereka menyebut dengan sebutan Kapadokia. Tetapi orang Malaysia kita akan sebut Kapadosia. Perjalanan dari Konya ke Kapadosia mengambil masa 3 jam 30 minit. Sebenarnya kalau ikut travel agent, perjalanan mereka bermula dari Pamukkale terus ke Kapadosia. Yang mana jumlah perjalanan termasuk dengan waktu makan, berhenti, solat dan juga melawat Mevlana Museum di Konya. Jumlah perjalanan dia adalah selama 12 jam. Jadi saya nak berceritakan dengan anda pada hari ini iaitu lawatan ke Kapadosia. Pada saya Kapadosia ni sangat menarik dan unik. Kerana apa? Kerana di Kapadosia ni kita dapat melihat pemandangan yang sangat cantik. Batu-batuan yang terjadi dan terbentuk di Kapadosia ni sebenarnya telah terjadi sejak jutaan tahun yang dahulu. Kalau kita lihat batu-batuan tu ada yang bentuk seperti cendawan, ada yang berbentuk seperti arnab dan ada juga yang berbentuk seperti camel iaitu unta. Jadi, jangan lepaskan peluang sekiranya anda melancong ke Turki dengan melawat ke wilayah Kapadosia. Apabila anda berada di Kapadosia, banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda lawati. Antara tempat-tempat tersebut ialah yang pertama, anda akan dibawa melawat ke tempat menenun kapet dengan menggunakan tangan. Yang kedua, anda akan dibawa ke Underground City. Apa itu Underground City? Underground City ni dia sebenarnya merupakan kota di bawah tanah yang digunakan oleh orang-orang pada masa dahulu untuk melindungi diri mereka daripada ancaman musuh. Tempat yang ketiga yang akan anda lawati ialah dengan melawat ke tempat pembuatan seramik. Yang keempat, anda juga akan dibawa melawat ke jewellery shop, di mana di sini anda dapat melihat pembuatan batu cincin yang sangat istimewa iaitu batu sultanite. Batu sultanite ni dia istimewa kerana dapat bertukar color mengikut perubahan cahaya. Dan tempat yang akhir sekali akan anda lawati di bandar Kapadosia ialah iaitu ke view point seperti Pak Sabak Valley, Ucisar Castle, Pigeon Valley dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang untuk mengambil gambar yang cantik ketika anda berada di Kapadosia. Techniques are used for the handmade carpet in all around the world. First is the single knot or Persian Iranian system. The other one is Turkish double knot. Between the Turkish double knot and single knot system, there are some difference as quality, durability, time to make. For example, to be able to explain you what are the difference between them, I like to show you like this. First, country. Same. Thank you. Okay. Building a carpet, my dear guests, you need a loom like that. On this loom, you have to add the vertical lines first. Carpet has 3 sections: vertical lines and horizontal lines, which goes in between the vertical lines and the stitches. Okay. Vertical and horizontal lines giving us a skeleton of the carpet and the stitch knots. Aktiviti menenun kapet mengambil masa yang berbeza bergantung kepada saiz dan jenis kapet yang dihasilkan. Ada sesetengah kapet mengambil masa 6 hingga 1 tahun
Dan ada juga yang mengambil masa 2 hingga 3 tahun baru dapat disiapkan. Wanita-wanita yang menenun kapet bekerja 2 hingga 3 jam sehari untuk mendapatkan hasil yang berkualiti tinggi. Sekiranya anda berminat untuk membeli, mereka menyediakan perkhidmatan penghantaran hingga ke depan pintu rumah anda. Kami fikir ini dapur, ini gereja, tidak ada tidak ada informasi dengan orang Kristen pertama. Yang lain yang semuanya percaya Judaism, agama Judaism. Ini sedikit orang Kristen pertama sudah ini oven dapur bersama ya. Dapur. Orang Kristen pertama sedikit sudah tinggal di sini. Ini kehidupan sulit ya. Ini tinggal diam-diam. Tidak ada informasi, tidak ada Taruh Kristen. Nampak. Oke, silakan ikuti saya. Ambil foto, ambil video. Ini masuk ini. Ada dapur, ada gereja, ada living room. Semualah macam dia punya city lah kat dalam ni. Secara rahsia. Untuk Kristian. Rahsia. Takut dengan ni nanti saya ikut kot. Kena. Kak, jom. Yang dulu. Tanah Kapadosia ini terbentuk melalui letupan gunung berapi beratus-ratus kali dalam tempoh jutaan tahun. Ahli arkeologi mendapati struktur tanah di sini mempunyai ratusan lapisan yang berbeza dari segi warna, jenis tanah dan struktur. Sebab itulah tanah di sini lembut. Manusia boleh mengorek tanah, membuat lubang dan tinggal di dalamnya. Oh, hebat. What are you making? Bukan minum tu. Iya. Iya. Oh, bentuk lembut. Patut. Inilah dia proses membuat seramik yang terletak di Avanos. Avanos mempunyai sejarah pembuatan seni seramik lebih 4,000 tahun lamanya. Proses yang dilakukan pada video di atas adalah secara manual yang mana mereka menggunakan kayuhan kaki. Mengikut tradisi penduduk, lelaki Kapadosia mesti memiliki kemahiran membuat seramik sebagai satu syarat untuk diterima sebagai menantu di sini. Kemahiran seni seramik ini diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan biasanya terdapat rahsia tertentu yang perlu disimpan untuk menghasilkannya. Seramik berasal dari perkataan Greek keramos yang bermaksud tanah liat yang digunakan untuk membuat sesuatu barangan. Kadang-kadang apa yang disebut sebagai seramik kita terbayang pula tembikar. Ini disebabkan tembikar juga dibuat daripada tanah liat. Seramik lebih menjurus kepada hasil seni yang lebih kompleks dan bahan tanah liat yang digunakan perlu didedahkan pada suhu panas melebihi 600 darjah Celsius.
Kaki dan tangan memainkan peranan penting untuk menghasilkan seramik. Kemudian anda akan dibawa ke bilik khas yang mempamerkan hasil seni seramik. Sayangnya, tidak dibenarkan mengambil gambar di sini. Tidak dapat digambarkan betapa cantiknya segala hasil seni tangan mereka. Kesemuanya mempamerkan corak kehidupan, sejarah dan budaya termasuk warisan Seljuk dan Uthmaniyah. Tulisan had dan ayat Al-Quran diukir dengan begitu indah sekali. Setiap hasil seramik memaparkan warna yang sungguh menarik. Selain pelbagai bentuk pinggan yang berwarna-warni, terdapat juga pasu dan jubin. Diskaun diberikan kepada peminat yang berminat untuk membeli barangan tersebut. Press down, press. Yes, press. Okay. No. Okay. This decor, okay? Pinch. Oh, okay. Kalau tak cantik tak bawa balik. Nak bawa balik ni betul ni? Bawa balik ni. This is good pinching. This is modern art, unique piece. Only one in the world. Only one in the world. Berapa ni? 5,000. Cantik macam ni. Kita suka satu batu kecil je. Yang small one. Small budak. This is only one. Kan? Tapi dia macam tu ya. Cantik. Because handmade. All handmade. Small one. Cannot see which color small. Medium see the color. Medium size is better. Oh. It has 5 different Dia pandai yang macam nak beli And buku this. ni. Tak lawa Dah kita nak satu comel satu tak ada ya. Dia kata tak nampak batu dia macam ni kecil sangat. It's too small.
Ni video ni. Bumerang lah. Nenek, cucu tengok malu ah. Nenek penyanyi lagi. Yang cucu je lain lah. Fah ni video ni, main lah. Video. Hai. Hai Michelle. Hai. Siapa nak minum ais kacang? Cendol durian. Kacang lebih, jagung lebih. Baling saja lah. Siapa nak baling ni? Jangan baling sini. Woi. Main perempuan. Jangan terambil tarik. Maling tarik lagi. Tarik kena jerit. Oh, dah. Cepat balik. Dekat. Masih baik tak bumerang lagi. Satu. Nampak. Apa? Sebenarnya, terdapat banyak lagi tempat-tempat menarik yang boleh anda lawati ketika berada di Kapadosia. Antara tempat-tempat yang boleh anda lawati yang lain ialah seperti yang pertama dengan melawat ke Gunung Salji. Apabila anda pergi pada musim salji, anda boleh melawat ke sini. Seterusnya, aktiviti menaiki jeep safari. Ada juga aktiviti menaiki ATV. Aktiviti Turkish show dan juga whirling dervish. Dan ada satu lagi yang sangat menarik, iaitu menaiki belon udara panas di Kapadosia. Saksikan video saya yang seterusnya, iaitu hot air balloon di Kapadosia.
3, 4, 5. Oi, mesti tu dia buat. Ya Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng.